Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi PDPR pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan lihat bahagian fiqh, tajuk mandi wajib penyuci diri. Ya, sebelum ini kita telah belajar bahagian wuduk. Ya, jadi hari ini saya akan sentuh tentang mandi wajib. Pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 125 hingga 129. Baik, kita tengok isi pelajaran untuk tajuk ini. Yang pertama kita tengok adalah maksud mandi wajib. Okey, mandi wajib pada bahasa adalah mengalirkan air ke atas sesuatu. Pada istilah, mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Ya, maksudnya mandi seperti biasa tapi ada niat yang tertentu. Okey, mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Ya, jadi ini bukan mandi-mandi biasa, ya, bukan mandi harian. Mandi wajib ini wajib kita mandi. Kalau tidak mandi berdosa, ya. Dan dilakukan itu apabila terdapat sebab yang mewajibkan. Ada sebab mengapa kita ini diwajibkan mandi wajib, ya. Kita akan tengok sebab-sebabnya. Okey, sebelum itu kita tengok pula dalil, ya, hujah mewajibkan mandi wajib ini, ya, daripada Al-Quran. Ayat dalam surah Al-Maidah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junubam fattahharu, ya. Maksudnya jika kamu berjunub maka bersucilah, ya. Berjunub ini maksudnya badan kita ini berhadas besar, ya. Jadi kita kena bersuci, ya. Bersuci itu maksudnya mandilah, ya. Okey, hadis pula, ya. Dalil daripada hadis, an Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atun Abi Talha radhiyallahu anhuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghaslin izahtalamat, ya, bermimpi. Faqala na'am iza hiya ra'at al-ma'. Muttafaqun, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, daripada Ummi Salamah, ya, salah seorang isteri Rasulullah. Dia berkata, Ummu Sulaim isteri Abu Talha, ya, pernah datang berkunjung kepada Rasulullah, ya. Ummu Sulaim ini datang bertanya kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, ya. Sebab kenapa Ummu Sulaim bercakap begini di hadapan Rasulullah? Satu, tanda hormat. Satu lagi, sebab benda melibatkan mandi wajib, ya. Benda ini benda yang satu yang aib bagi seorang perempuan, ya. Maksudnya satu perkara yang boleh membuatkan kita merasa malu untuk bertanya. Tapi Ummu Sulaim ini memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, dan tidak salah, ya, sebab kita ingin mencari kepastian, tapi dengan cara sopan lah, ya. Jadi dia tanya dengan Nabi, apakah perempuan wajib mandi jika dia mimpi basah? Mimpi basah ni maksudnya dia mimpi berjunub, ya, bersetubuh, dan terkeluar air maninya. Jadi Nabi menjawab, ya, ya, jika dia melihat air. Air di sini adalah air mani, ya. Jadi bila dipastikan mimpi keluar air mani maka wajib mandi wajib, ya. Okey. Baik, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ya. Yang pertama, ya, bagi ini yang sama bagi orang lelaki dan perempuan, ya. Okey. Perkara yang mewajibkan, sebab yang mewajibkan untuk mandi wajib, ya, seseorang itu wajib mengangkat wajib mandi wajib adalah bagi lelaki dan perempuan, ya. Yang pertama, keluar air mani, ya. Keluar air mani dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka wajib mandi, ya, bagi lelaki dan perempuan. Okey, yang kedua jima. Jima ini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Melayunya bersetubuh, ya, di antara lelaki perempuan wajib mandi, ya. Dan ketiga, mati selain mati syahid. Maksudnya mati biasa, ya. Bila kita mati wajib kita mandi
wajib. Tapi bukan niatnya tu bukan sudah kita lah, ya. Jadi orang yang memandikan jenazah itu wajib meniatkan mandi wajib kepada si mati. Okey, bagi orang perempuan pula ada lagi beberapa sebab yang mewajibkan dia mandi wajib. Ya, okay, yang pertama haid. Ya, apabila seorang perempuan didatangi haid dan setelah habis haidnya dan dapati kering, tidak ada sudah keluar darah haid, ya, maka wajib ke atasnya mandi wajib. Kalau tidak selama-lama ibadatnya itu tidak diterima dan dia tidak boleh melaksanakan ibadat. Ya, contohnya ibadat solat, ibadat puasa. Sebab ibadat-ibadat seperti itu memerlukan syarat suci daripada hadas. Ya, okey, itu haid. Yang kedua, nifas. Ya, nifas ini adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Biasanya dalam 40 hari, ya, ada yang seminggu, ada yang begitulah bergantung kepada keadaan seorang perempuan. Ya, ini darah yang keluar selepas melahirkan anak. Wiladah ini pula adalah darah yang keluar bersama mengiringi anak. Ya, jadi ini samalah beriringan, ya. Jadi semua ini adalah berlaku kepada seorang perempuan apabila keluar daripada tubuh badannya, maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Larangan semasa berhadas besar. Maksudnya apa perkara yang diharamkan semasa kita berhadas besar bagi lelaki dan perempuan, persamaannya untuk lelaki dan perempuan. Yang pertama solat fardu dan solat sunat. Ya, haram ke atas mereka untuk melaksanakan ibadat ketika berhadas besar, ya, solat fardu dan solat sunat. Solat fardu ni solat wajib, ya, dan solat sunat. Okey, yang kedua berhenti atau duduk di dalam masjid, ya. Tidak boleh berada, duduk atau berhenti di dalam masjid. Bertawaf, ya, melaksanakan tawaf di Baitullah, ya, di Kaabah. Okey, membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, ya, haram ke atas orang-orang yang berhadas besar, ya. Baik, seterusnya bagi perempuan saja. Ini larangan bagi perempuan, ya, sebab ini tidak bagi perempuan, yang pertama puasa fardu atau puasa sunat, ya. Sebab itu kalau kamu tengok orang perempuan apabila bulan Ramadan didatangi haid, dia tidak berpuasa, ya. Sama juga puasa sunat tidak boleh. Mesti kering haid, mandi hadas dahulu, barulah berpuasa Ramadan. Puasa fardu ni puasa Ramadan ataupun puasa sunat, ya. Okey, jima, ya, sama juga bersetubuh adalah haram bagi perempuan, ya, kena mandi hadas dahulu. Okey, seterusnya okey. Baik, sekarang kita tengok cara rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib, ya. Rukun mandi wajib, ya, ada dua sahaja. Yang pertama niat, ya, niat mengangkat hadas besar, ya. Okey, niat dia dalam bahasa Melayu, kalau tidak tahu bahasa Arab, aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya, nawaitu rafa'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okey, seterusnya rukun yang kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zahir, yang di luar. Wajib meratakan air ke seluruh badan, termasuklah rambut, bulu-bulu yang terdapat pada anggota badan, kulit telinga yang di sebelah luar, kemaluan perempuan yang zahir pada masa ia duduk membuang air kecil dan kemaluan lelaki dan perempuan di sebelah belakang yang zahir semasa membuang air kecil. Rambut hendaklah dibuka, ikatan, dihuraikan. Okey, itu yang rukun. Ya, okey, perkara sunat, ya, ini yang wajib dilaksanakan. Baik, yang sunatnya, maksudnya jika kita laksanakan akan dapat pahala sepanjang kita mandi hadas itu. Yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air, membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badan, berwuduk, menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali, membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian kiri, menggosok tubuh dan berturut-turut dalam anggota badan. Ketujuh, mengambil air dan membasuh seluruh tubuh yang berlipat seperti kedua telinga, lipatan perut di dalam pusat dan ketiak. Membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wuduk, ya. Itu
cara untuk mandi hadas, ya. Okey. Caranya, ya. Ini tadi perkara sunat, ini rukun. Jadi kalau ditanya apa dia rukun mandi wajib, adalah yang pertama niat, ya. Yang kedua membasuh seluruh badan, ya. Okey, caranya pertama niat, ya, baca niat, lepas tu membasuh seluruh anggota yang zahir dengan air termasuklah kulit atau rambut. Air hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya. Ini caranya kalau diminta, ya. Okey. Okey, kamu boleh tengok juga di dalam buku teks kamu, ya, muka surat 127. Di situ ada cara satu persatu. Di sini lebih nampak, ya, macam mana cara pelaksanaan mandi wuduk. Ini yang pertama ni rukun mandi wuduk, ya. Okey, ini perjalanan cara mandi yang termasuk perkara sunat tadi. Basuh pergelangan tangan, lepas tu basuhkan kubul dan dubur, ya, lepas tu bersihkan tangan dengan air, keempat berwuduk, lepas tu dahulukan menjirus air ke anggota badan sebelah kanan, basuh kepala, ya, selati rambut, gosok badan, ya, dan sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Okey, ini lebih teratur, ya, lebih kamu boleh rujuk buku teks muka surat 127. Okey, anggota badan, ya, yang perlu kamu ambil perhatian, contohnya rambut, telinga, ketiak, kulit perut, lubang pusat, tangan, dan celah kangkang, ya. Kawasan ini perlu dibersihkan. Okey, niat untuk mandi wajib dalam bahasa Arab ada di dalam buku teks kamu. Nawaitu rafa'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ya, terjemahannya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kalau tak boleh baca yang ini, memadai baca yang ini. Yang penting wajib berniat. Kalau kamu mandi tidak ada niat, sia-sialah mandi wajib kamu. Ya, itulah mandi yang membezakan di antara mandi biasa dengan mandi wajib, ya. Okey, sekarang kita tengok hikmah mandi wajib, ya. Yang pertama, diberi ganjaran pahala, ya. Kita mandi wajib ini mendapat pahala, ganjaran pahala daripada Allah, ya. Memberi kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan, ya. Bila kita mandi, kita akan rasa lebih segar, ya. Baik. Segala ibadat lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Inilah yang penting sekali mengapa kita perlu mandi wajib selepas kita berhadas besar, ya. Okey, seterusnya membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh membawa penyakit. Okey, ini hikmah mandi wajib. Baik, seterusnya. Okey, ya, dalam tajuk ini diselitkan mandi sunat, ya. Tadi mandi wajib, ada mandi sunat. Apa dia mandi sunat? Okey, contoh-contoh, ya, tidak dijelaskan. Mandi tu sama saja caranya, kamu berniat, lepas tu kamu, yang membezakan tu kalau mandi-mandi yang saya sebutkan ini niatnya sahaja aku mandi sunat, ya. Kalau mandi sunat gerhana matahari, sebutlah mandi sunat gerhana matahari. Ya, okey. Jenis-jenis mandi sunat, yang pertama mandi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Okey, mandi sunat solat istisqa, ya, minta hujan. Mandi sunat hendak memasuki kota Mekah. Mandi selepas memandikan mayat. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Mandi sunat 2 hari raya, hari raya Aidilfitri dengan hari raya Aidil Adha, mandi sunat ihram dan mandi sunat Jumaat, ya. Jadi semua ini adalah mandi-mandi yang disunatkan. Jadi kalau kamu mandi, kamu niat dahulu. Kalau mandi sunat contohnya hari Jumaat, kamu niatlah sahaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala dan mandilah seperti biasa. Begitulah juga yang lain, ya. Okey, jadi untuk hari ini selesai sudah tajuk bab mandi wajib dan mandi sunat. Jadi Ustazah mahu untuk tugasan hari ini simple sahaja. Ustazah mahu kamu tulis di dalam buku latihan kamu niat mandi wajib dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, ya. Ustazah mahu kamu tulis dalam buku kamu niat mandi wajib dan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu niat mandi wajib yang telah kita pelajari tadi, ya. Jadi kalau ada tidak faham, ada masalah boleh PM Ustazah. Jadi kita berhenti dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.